Nama dia Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti. Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Kenapa pejuang Pak Ad tidak perlu ditubuhkan? Zaman dulu-dulu, Tuan M memang tak suka tubuh parti baru. Tetapi kerana skandal Najib dan apabila diajak Muhyiddin, maka tertubuhlah bersatu. Hasilnya dapat jadi PM round kedua walau dikudakan di AP pun dia tak ambil tahu. Tapi bila ditekan Puan Anwar, dia merajuk lalu letak jawatan. Bila Muhyiddin jadi PM, dia kata Muhyiddin pengkhianat sebab bekerjasama dengan kleptokrat UMNO. Tapi bila Muhyiddin minta nak jumpa Tuan M untuk endorse barisan kabinet, dia tolak. Dakwa Tuan M, Muhyiddin akan selamatkan Najib dan Zahid. Sudahnya Najib didapati bersalah dan telah jatuh hukum. Lama dulu ada audio Zahid menyatakan ketegasan Muhyiddin menolak amalan rasuah. Kata Zahid, kita tahu bahawa pegangan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin mahu pemimpin-pemimpin yang berada di dalam barisan Jemaah Menteri terdiri daripada mereka yang bersih dan mesti kelihatan bersih. Saya memahami mesej itu sebagai suatu perkara yang menjadi garis bawah kepada pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Saya merasakan pertuduhan yang telah mengheret saya ke mahkamah yang berdasarkan kepada political prosecutions adalah satu hambatan untuk saya berada di dalam Jemaah Menteri. Kerana tentu sekali public perception, persepsi awam, persepsi halayak yang memperlihatkan kononnya saya adalah seorang penjenayah. Penjenayah melakukan 80 pertuduhan yang sangat-sangat terpilih dan bermotifkan politik. Kerana ketika itu kerajaan PH yang diketuai oleh seseorang yang sangat marah pada saya bukan ketika ini saja. Malah ketika saya menjadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia pada tahun 1996 pun ketika itu beliau telah marah pada saya. Saya tidak terkejut jika dendam kesumat politik ini terus berjalan. Apatah lagi kuasa datang semula kepada beliau untuk kali yang kedua. Tentunya saya dibangsakan. Apabila saya mengetuai UMNO sebagai presiden yang dipilih oleh perwakilan, tentulah jika saya bukan presiden UMNO-nya, maka saya tidak akan dituduh dengan 87 pertuduhan. Bagaimana saya telah ditawarkan untuk melompat parti yang diketuai oleh beliau? Bagaimana saya telah diminta untuk membubarkan UMNO? Oleh kerana saya tidak membubarkan UMNO dan saya sendiri tidak menyertai parti itu, maka harga yang mahal terpaksa saya bayar. Ini tidak diketahui oleh ramai. Tetapi Suara TV telah memberikan saya peluang ini dan saya harus menyatakan perkara yang sebenar. Oleh sebab itu, saya tidak menganggap diri saya berjiwa besar. Tetapi saya berlapang dada untuk menerima hakikat bahawa kes saya mesti dibersihkan. Saya mesti membersihkan diri di mahkamah. Dan saya tidak mahu tuduhan-tuduhan itu ditarik balik oleh Jabatan Peguam Negara. Kerana saya tidak melakukan kesalahan. Namun demikian, saya tidak mahu mengganggu proses mahkamah. Biarlah mahkamah melakukan keadilan mengikut proses perundangan. Tetapi jangan ada tangan-tangan raib yang campur tangan di dalam keputusan yang dibuat oleh mahkamah itu. Terus sekali seseorang dan beliau yang dimaksudkan Zaid itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tun Dr. Mahathir. Tetapi soalnya mengapa Zahid mengatakan Tun M sangat marah kepadanya? Bukan sekarang sahaja, tetapi semasa Zahid Ketua Pemuda lagi pada tahun 1996. Mari kita saksikan video-video berikut yang boleh memberi jawapan kepada persoalan ini jika diperhalusi betul-betul. Fikirkanlah. Jabatan Pendaftaran Negara berikan pada saya, ya. Berikan pada saya. Ya. Itulah sebabnya orang tu kata Melayu mudah lupa. Dia lupa dia dah 22 tahun. Saya tak sentuh peribadi. Tetapi ini IC biru dia dulu. Nama dia Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti. Ini yang dihantar oleh Ketua Pengarah Daftar Negara. Patutlah dia kata kita ni mudah lupa sebab dia anak laki-laki Iskandar Kuti. Saya terkejut dengan kenyataan yang Zahid buat ni.
tak pernah lagi ada sesiapa yang menyentuh perkara ini, yang memberi usul asal saya yang berbeza daripada yang diketahui umum. Ini adalah satu kenyataan yang cukup baiklah untuk kita tunjuk betapa Zahid ni kaki pembohong. Kaki pembohong kerana dia tak boleh tunjuk dia identity card yang dia kata warna biru tu. Saya masih ingat kad yang pertama yang saya terima, saya masih dalam universiti pada masa itu. Tapi kalau dia boleh tunjuk, saya nak tengoklah. Jangan sembunyi, jangan buat macam Afendi. Afendi bila tunjuk, tak ada apa-apa dalam ni. Tapi masuk dalam akta rahsia kerajaan. Yang ni Zahid tak rahsia juga. Tunjuklah. Nama rasmi bekas Perdana Menteri keempat negara seperti yang tercatat di Jabatan Pendaftaran Negara Al-Ustar ialah Mahathir bin Mohamad, iaitu dibinkan kepada bapanya. Menurut sejarawan, bapa Tun Dr. Mahathir itu pula bernama lengkap iaitu Muhammad bin Iskandar dan keturunannya tertera Perkataan Melayu. Sinar Hairan melaporkan Timbalan Pengurusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah, Baharudin Abdul Majid berkata Muhammad lahir di Pulau Pinang pada 1881 dan meninggal dunia pada 1961. Menurut Baharudin lagi, pada kad pengenalan biru milik Mahathir turut tertera nama Mahathir bin Mohamad dan bukannya anak lelaki Iskandar Putih seperti didakwa sesetengah pihak. Nama berkenaan katanya juga digunakan pada semua sijil pengajian Dr. Mahathir di peringkat rendah dan tinggi. Kenyataan Baharudin itu disiarkan kira-kira seminggu selepas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mendakwa IC Mahathir memaparkan namanya sebagai Mahathir anak lelaki Iskandar Putih. Baharudin juga berkata walaupun Dr. Mahathir kini tidak lagi sealiran dengan kerajaan, jasa dan sumbangannya tetap tidak boleh dinafikan. Zahid mesti ingat apabila Zahid jadi Timbalan Perdana Menteri datang jumpa saya, cuba nak dapat simpati saya, sokongan saya. Saya kata benar-benar kepada Zahid, kalaupun Najib letak jawatan yang mana itu tak mungkin, Zahid kena tunggu UMNO tentukan siapa dia yang nak ganti Najib. Bukan tentu kata Zahid boleh jadi ganti Najib. Jadi bila nak simpati saya, datanglah. Ini dah tak boleh dapat, carilah jalan yang bohong macam ini. Saya malu ada orang macam ini yang boleh ada dalam kabinet Malaysia. Terima kasih. Berikut pula adalah tulisan balas Tun M dalam blog chat Dad pada 1 Ogos 2017 bertajuk Zahid Hamidi. Perkara 1 hingga 7 adalah berkenaan kewarganegaraan dan bangsa seseorang dalam kad pengenalannya. Apa yang anda perlu baca adalah perkara 8 hingga 10. Apabila Zahid menyentuh Melayu Muda Lupa, ini jawapan Tun. Berkenaan dengan Melayu Muda Lupa, walaupun Zahid bukan keturunan Melayu, sudahkah Zahid lupa deklarasi harta yang dibuatnya kepada saya sebagai Perdana Menteri apabila ia dilantik Ketua Pemuda UMNO? Apabila saya tanya dari mana ia peroleh 230 juta ringgit yang ada dalam akaunnya, jawapannya kurang jelas. Jikalau ia boleh ingat, jelaskanlah dari mana ia perolehi wang yang begitu banyak. Soalnya, mengapa Tun M persoalkan 230 juta ringgit ini pada 2017 setelah Tun tiada kuasa? Adakah ini dimaksudkan Zahid pertubuhan yang terpilih? Patutlah Tun M marah Zahid semasa dia Ketua Pemuda sebab Zahid tak boleh jawab dari mana datang 230 juta ringgit itu. Namun kenapa ketika itu Tun M tidak menyiasat atau suruh BPR saja yang siasat? Tun hari ini mengata rakyat yang terima BRIM, BSH, BPN sebagai pemakan suapan dari kerajaan yang korup. Tetapi dahulu dan mungkin juga sekarang, bila Tun M ada kuasa, Tun M akan melindungi sesiapa sahaja pemimpin-pemimpin rasuah yang sehaluan dan bersama Tun. Zahid salah tetap salah dan sedang diadili. Najib salah dan telah dihukum dan sedang merayu. Tun M salah kerana memilih-milih orang untuk dihukum. Rakyat tak bersalah apabila sedang dalam kesusahan menerima bantuan kerajaan yang prihatin rakyat. Tetapi rakyat dikatakan penerima rasuah. Tun pula sibuk nak tubuhkan parti yang tidak berasaskan duit kononnya serta menentang amalan rasuah
Tetapi bila ada kuasa, akan melindungi juga pemimpin rasuah yang sanggup menyertai Parti Perjuang Tun. Kalau Guang Eng kena tuduh hari ini sebab bapa dia siang 8 tahun yang lepas selaku Setiausaha Agung DAP telah mengangkat anaknya sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang, maka Zahid pula kena tuduh hari ini sebab Dr. Mahathir 24 tahun yang lepas selaku Presiden UMNO telah menutup mata bila Ketua Pemudanya memiliki wang beratus juta dengan jawapan yang kurang jelas bila ditanya. Nasib Zahid dan Guang Eng sekarang sama sebagai orang kena tuduh. Cuma Zahid anak Jawa, jiwa kental, tak menangis macam tangisan anak kecil dan anak menantu Lim Kin Siang. Rumusannya, Muhyiddin berjiwa besar, Tun M berjiwa pejuang untuk anak. Itu saja. Tamat. Kami tinggalkan anda dengan video dari Ponorogo. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum. Ayah saya dari Kulon Progo, Jogja. Ibu saya dari Ponorogo. Ya. Ponorogonya masih dialek Jawanya masih kental ya. Yang Jawi ke yang Jawi nih itu. Lanjut saya tidak bisa menimpali tapi mau dengar dikit. Ya. Dulur-dulurku saka Wates, saka Kulon Progo, saka Jogja. Kabaripun saya datang ke Jakarta ini untuk ikut partisipasi dalam Jakarta International Defense Dialogue. Buku-buku kabeh. Sehat walafiat ya. Jadi kalau bahasa Jawa, dialek dan logat Jawanya keluar, tapi begitu berbahasa Indonesia atau Melayu, balik lagi ke Malaysia gitu ya. Adaptasinya gampang ya. Oke, baik. Ini kita seakan seperti kembali ke tanah kelahiran dong ya. Pulang kampung. Pulang kampung. Akan rencana ke Jogja juga? Besok. Selama 2 hari di Jogja. Ketemu siapa di sana, Pak? Ya, saudara-saudara saya, wali kota Jogja itu Pak Harjadi, itu sepupu saya. Oh. Ya. Kemudian dengan Sultan juga akan ketemu? Ada rencana juga? Ada. Oke, selamat kembali ke tanah kelahiran.